kalau tadi di awal rancangan kita dah memberikan sedikit sebanyak orang kata apa penerangan, pengenalan mengenai pentingnya penjagaan kesihatan apatah lagi untuk wanita. Maklumlah Pasha, kita ni wanita berkejaya. Badan nak pakai lama. Banyak komitmen dan juga tanggungjawab terhadap keluarga sebagai anak, seorang isteri, sebagai ibu dan sebagai seorang pekerja. Dan pastinya kadang-kadang kita ni terpapar pandang mengenai kesihatan. Kadang-kadang kita rasa macam tak ada apa, kita sihat. Sakit itu adalah baginya yang mempunyai simptom seperti tanda sakit, demam, itu kita kata sakit. Ataupun mungkin ada rasa sakit yang fizikal pada bahagian-bahagian badan. Tapi sebenarnya Nurul, mungkin lumrahlah seorang wanita kita lupa tentang diri kita sendiri. Betul. Sebab kita sibuk sangat jaga orang lain kan. Kita pasti nak jaga diri kita sendiri. Dan hari ini kita nak membawakan satu topik yang begitu menarik supaya kita lebih mengenali diri kita, lebih menyayangi diri kita, dan kalau ada rasa yang tak kena, cepat-cepatlah kita rawat diri kita. Sebenarnya penyakit PCOS, kita seringkali terlepas pandang bahawa ini adalah satu perkara yang seharusnya kita ambil berat, kita ambil sekiranya kita mengambil ringan akan PCOS ini, dia akan mengakibatkan lebih banyak komplikasi penyakit lain yang akan berlaku. Dan tanpa membuang masa, kita telah bawakan seorang tetamu bersama kita di studio adalah Dr. Salihah Khalid, merupakan pakar fertility dan juga gynecology. Assalamualaikum doktor, apa khabar? Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana jemput. Betul. Okey, baik. Berkenaan dengan PCOS ataupun PCOS ataupun nama panjang dia Polycystic Ovarian Syndrome. Okey, sebenarnya ramai wanita di luar sana yang mengalami sindrom PCOS ni. Mungkin kita boleh mulakan doktor untuk terangkan apa itu sebenarnya Polycystic Ovarian Syndrome. Nama dia panjang kan, sebab tu orang selalu panggil PCOS je. Sebenarnya dia adalah disebabkan oleh hormon yang tak stabil. Okey. So bila hormon tak stabil dan dia mulalah kacau dengan especially kita punya kitaran haid. Okay. So jadi kitaran haid kita tak regular, ada 1 bulan tu tak datang, ada juga yang 2-3 bulan sekali datang, ataupun kalau dia datang macam sikit-sikit je period dia tak macam orang kata macam main-main je, tak lawas, orang kata tak merah darah tu. Tapi the only thing dengan PCOS ni dia tak sakit. Dia tak ada rasa sakit. Jadi ramai wanita kata tak apalah, nantilah, sebab semua sibuk bekerja kan, dia ada komitmen lain, dan macam Pasha kata tadi, dia sibuk jaga orang lain kan. Diri kita sendiri kita tak jaga. So dia always like bila datang tu dah setahun 2 dah period dia tak regular. Dan kebanyakan yang datang bila dia nak mencuba nak mengandung, masa itulah ramai yang datang buat treatment. Untuk just to clarify lah, kan PCOS ni sebenarnya dia melibatkan bahagian ovum. Betul? Betul, dia melibatkan bahagian ovary dan juga rahim tu sendiri. Betul, okey. Betul tu. Hampir. Lupa dah biologi kita. Sebab kalau kita pergi ke klinik, apabila kita melakukan scan, mungkin di bahagian ovum itu kita tak dapat nampak, doktor ya. Dia lebih jelas kepada rahim. Dan kenapa pentingnya seseorang wanita ini melakukan pemeriksaan kesihatan berkala? Mungkin doktor boleh kongsikan. Betul, sebab sebenarnya kita punya period tu adalah macam termometer kepada kesihatan kita, especially kepada kesuburan kita. So bila termometer tu lari dan kita kena calibrate balik apa isunya, kena check. Dan macam tadi Nurul kata, basically kalau scan perut tak nampak, selalunya kita sekarang scan dalam, orang kata transvaginal scan, di mana scan tu kita masuk ke dalam faraj dan kita boleh nampak ovary tu dengan lebih jelas. Wanita yang ada PCOS, ovary dia ada banyak ovum atau banyak follicle, banyak yang telur bulat-bulat, dia tak dilepaskan, semuanya tersimpan. Okey. So adakah itu disebabkan menyebabkan pertumbuhan, orang kata cyst lah di bahagian ovary tu? Dia panggil cyst, tapi dia sebenarnya cyst yang kecil-kecil. Dia bukan cyst yang besar yang orang selalu ingat nak kena operate. Dengan PCOS ni, nama dia pun dah mengelirukan. Lagilah ada banyak mitos pasal PCOS. So bila kita buat scan tu, kita banyak follicle kecil-kecil dan menyebabkan ovary dia macam bengkak dan besar. Sebab telur tu tak dilepaskan, jadi dia tak ada ovulasi, maka chance untuk mengandung tu kurang. Okey, sekiranya telur tersebut tidak dilepaskan, kata doktor tadi, chances ataupun peluang untuk mengandung itu adalah kurang. Selain daripada itu, apakah meningkatkan lagi risiko terhadap penyakit lain? So PCOS ni dia ada long term punya impact. Seperti bila period tu tak regular, maka dinding rahim tu tak ditukar. Dia tak ada pertukaran lapisan dinding rahim. Kalau long term dia boleh ada risiko nauzubillah kanser rahim, ya, sebab dinding rahim tu
tu makin lama sel yang tak sihat, makin tebal ataupun bleeding dia sikit-sikit je. So dia tak bertukar. So kalau kita talk about 10 years, 15 years, 10-15 tahun, dia boleh ada risiko kanser. Okey, saya tertarik pada kata doktor tadi, kalau kebanyakan wanita menyedari mereka ni menghadapi PCOS apabila ingin hamil, datang kepada melakukan ujian apabila sudah 2 tahun dan ke atas. Adakah dalam tempoh 2 tahun ke atas itu risiko untuk ataupun peluang untuk mereka dapat pulih kembali untuk mendapatkan regular period yang normal masih ada. Berpotensi masih ada. Ya, betul. PCOS ni antara keadaan yang orang kata good outcome kalau kita datang awal. Okey. So bila mereka ada, sebab telur tu tersimpan, isunya adalah lebih kepada kualiti telur. So bila dia buat rawatan, kebanyakannya rawatan lebih kepada lifestyle, mungkin ada ubat untuk bantu besarkan telur, betulkan regularkan period, ya. So insyaallah mereka akan berjaya mengandung dan prognosis dia bagus. Jadi PCOS ni bukanlah satu keadaan di mana ia seumur hidup. Boleh dirawat. Ia boleh dikontrol, tapi bila dah dapat PCOS tu kita tak boleh orang kata cure ataupun boleh hilang tiba-tiba. So dia kena kontrol. Bila selalunya mereka datang ataupun dapat simptom PCOS ni, ramai yang datang selepas berumah tangga. Sebab bila rumah tangga kita happy, kita ada kawan, kita ada kawan nak makan. So kita kadang-kadang balik kerja, masa tu lah pasangan tu berjumpa each other, jom bang kita makan, ataupun suami ajak jom pergi mamak ke apa kan. So ramai yang lepas berumah tangga berat badan dia bertambah. So bila badan bertambah, hormon dia tak stabil, masa itulah dia boleh dapat PCOS yang tak dapat dikontrol. So period dia jadi tak regular. Okey. Kita nak cuba fahamkan juga kaitan antara berat badan, hormon dan juga PCOS tu sendiri. Sebab selalunya kalau ramai wanita di luar sana yang ingin cuba hamil, antara saranan doktor, jika berat badan berlebihan kena turunkan berat badan dan sebagainya. Mungkin doktor boleh terangkan sedikit hubungan antara faktor-faktor ni. Okey. So bila berat badan bertambah, hormon kita tak stabil. So bila hormon tak stabil, maka telur tu tak matang ataupun telur tu tersimpan, tiada ovulasi, masa itulah PCOS symptoms dia lebih ketara. Okey. So bila turunkan berat badan, hormon tu lebih stabil. Dan bila kita bagi ubat untuk bantu mengandung, respon lebih baik. So dia lebih respon, telur tu lebih matang dan boleh ada ovulasi berlaku. So dan bila mengandung, insya-Allah risiko seperti keguguran berkurangan, dan masa mengandung risiko untuk dapat kencing manis, darah tinggi masa mengandung pun berkurangan. Sebab tu doktor suruh turunkan berat badan, dan juga banyak bantuan yang ada sekarang ni untuk bantu turunkan berat badan. So tak perlu buat seorang-seorang. So kita boleh join group, kita boleh daripada dietitian, dari segi exercise pun kita ada group online semua tu. So dia dah menarik sikit lah. Kalau seorang-seorang buat tu rasa macam Betul. Okey doktor, saya tertarik dengan kata-kata bahawa berat badan memainkan peranan penting. Tetapi ada juga antara mereka yang menghidapi PCOS yang tidak mengalami berat badan yang maksudnya berat badan yang ideal ataupun seimbang. Tetapi boleh kita tahukah antara faktor lain yang menyebabkan seseorang wanita itu menghidapi PCOS apa dia doktor? Adakah disebabkan gaya hidup yang stres ataupun bagaimana? So dia ada satu keadaan dia panggil lean PCOS. Dia kurus tapi telur dia masih tersimpan dekat ovary, tak dilepaskan. Tu yang dipanggil lean PCOS. Lean PCOS ni dia lebih mencabar sikit dari segi treatment dia, ya. Sebab dia bukan sebab berat badan. Dia ada banyak faktor lain, termasuklah faktor seperti keturunan yang menyebabkan seorang tu prone dapat PCOS. So bila dari segi rawatan untuk lean PCOS pun mencabar, di mana kadang-kadang kita pakai ubat dos yang tinggi pun kadang-kadang telur tu buat dek je, buat tak tahu je, dia tak terangsang pun. So ada beberapa perkara yang kita kena go through. Yes, dari segi pemakanan selalunya mereka tu makan makanan dah sihat, dah clean, orang kata lifestyle dah, tapi masih mengalami PCOS. So kat situ kita kena buat rawatan fertility, dan ada juga yang kita terpaksa lakukan rawatan IVF. Okey. Nah sebenarnya jadi kalau kita nak tengok balik, sebenarnya faktor utama yang menyebabkan PCOS ni adalah hormon yang tak stabil. Betul. Kan. Kalau kita tengok gaya hidup kita sekarang ni yang banyak stres, yang sentiasa on the go, makan pun kadang-kadang tak tentu. Betul. Ni semua sebenarnya mengganggu kestabilan hormon. Betul. Jadi
macam mana sebenarnya kalau untuk kita sendiri, untuk kita menjaga kesihatan kita, untuk kita nak kawal lah elemen-elemen persekitaran kita supaya kita boleh secara natural mengandung. Betul. Betul tu. Itu antara perkara yang paling sukar nak buat untuk semua orang, termasuklah saya, termasuklah semua dari segmen kita punya cara gaya hidup kita sekarang. Tapi tak lain tak bukan masih kena go back to lifestyle, healthy lifestyle. So kalau macam kita on the go, memang kita kena dedikasikan masa kita mungkin hari Minggu tu untuk buat kita punya lunch meal contohnya, macam mana makanan kita lebih untuk minggu tu. So diorang kena pack contohnya, ya, tak boleh makan keluar, ya, tak boleh makan ramai-ramai, tak boleh makan jajan. Selalunya jajan lah yang paling kacau sebab dia ada je kat tepi komputer tu kan, dan kita sambil buat kerja sambil menulis ke, dan kita makin sambil mengunyah, dan kita tak rasa kita makan, tapi kita nak perlukan tu untuk kita bekerja. So kat situ kita tengok balik. So kita start daripada jajan, lepas tu dari segi air yang kita minum, sebab banyak juga yang 3-in-1 yang banyak gula dalam dia. So kita go step by step. So selalunya kita akan minta dietitian pun datang untuk bantu kami dari segi untuk tengok dari segi pemakanan, lifestyle juga. Daripada situ untuk optimizekan balik. Wow, maksudnya kita perlu melakukan pembersihan yang menyeluruh lah kan. Sebab kadang mungkin jajan tu kita tukar kepada buah ke, air kacang-kacang yang bersihat. Air tu letak lebih selamat, air putih ataupun air mineral kan. Jadikan sesuatu yang baik itu sebagai satu kebiasaan. Okey, kita berbalik kepada PCOS tadi doktor ya. Doktor kata PCOS antara simptomnya adalah tidak datang period. Kadang-kadang kerap kali orang terkeliru. Adakah ini tanda awal menopause ataupun tanda PCOS, kerana kerap kali kita difahamkan sebagai wanita ini adalah tanda-tanda simptom menopause. Kita lebih dimomokkan ataupun lebih dididik untuk mendepani menopause berbandingkan PCOS. Dan mungkin doktor boleh berikan satu perbezaan apakah antara nak mengenali perbezaan berdepan tanda-tanda awal menopause dan juga PCOS ini. Betul, sebenarnya ramai orang confuse. Antara yang confuse dia kata period dia tak datang. So dia ingat dia PCOS. Ramai orang ingat dia PCOS sebab PCOS lebih common. Tapi bila dia datang, actually dia, na'udzubillah, dia dapat menopause awal. So kadang-kadang memang mengelirukan. So antara simptom yang lain selain pada period tak regular, dia ada masalah hormon androgen ataupun hormon testosteron. Contohnya dia ada masalah kulit, ya, macam ada jerawat ke, ada bulu dekat muka yang tak sepatutnya tumbuh. Tu antara simptom yang lain. Tetapi kalau yang terbaik adalah datang check dengan doktor. So kita buat scan, kita buat ujian darah, daripada situ kita tengok. Sebab dan kadang-kadang masih confusing. So bila kita nak undo kata ni bukan PCOS, ni adalah sebab menopause awal, susah tu kat situ. Dia dah ada banyak dia dah build a wall, dia dah tahu, dia ingat dia PCOS. So pemeriksaan tu perlu dilakukan, especially bila period tu tak regular. Okey doktor, sekarang ni lah kan, terutamanya sekarang generasi sekarang ni memilih untuk berkahwin lebih lambat. Oleh kerana itu ialah umur apabila mereka hamil ataupun ingin cuba untuk mendapatkan anak pun bertambah lambat. Betul. Adakah itu menjadi faktor juga? Okey, betul tu, sebab especially untuk kita wanita, unfortunately telur kita sama dengan usia kita. Okey, so telur kita masa kita umur 35 tahun samalah usia dia telur kita tu. Okey, so jadi kualiti telur terkesan. Bila kita dah ada PCOS yang lama, sometimes kita tahu telur kita banyak, tak apalah, nantilah. Tapi isu dengan kualiti. Walaupun ada banyak tapi dia tak berkualiti. Maksudnya kalau kita tengok telur tu yang kita dapat, dia tak bersenyawa, ya, dia tak membahagi jadi embrio tak menempel. Itu semua memberi lebih impact, lebih kesannya sekarang sebab kita semua start lambat daripada zaman ibu bapa kita dulu ke ataupun nenek kita ke. Dulu diorang umur 30 dia dah kata nenek dah tutup kedai dah. Umur 30 kita 30 baru nak start enjin. So itu lebih terkesan sebenarnya. Okey, dan doktor, kita nak tahu juga mengenai mitos terhadap PCOS ini yang kerap kali kita dimomokkan tapi sebenarnya itu tidak berlaku sebenarnya. Betul. So ramai yang rasa macam PCOS ni hanya sebab
berat badan sahaja yang menyebabkan PCOS, tapi seperti yang kita bincang tadi, ada juga orang yang kurus je, slim je, cantik je, tapi dia masih ada PCOS. So basically yang itu yang kena datang check, kena tengok balik daripada situ. Okay. Selain daripada PCOS ni sebenarnya, selain daripada kesusahan lah kata ataupun komplikasi untuk hamil, adakah apa-apa risiko lain ataupun adakah ia menyebabkan keadaan kesihatan lain yang mengganggu sistem organ ke apa betul. So untuk wanita yang PCOS, dia lebih cenderung boleh dapat kencing manis, especially masa dia mengandung ataupun masa dia usia macam lewat 40-an, awal 50-an nanti, dia boleh dapat darah tinggi, masalah jantung. Ada juga yang dia panggil tidur, dia panggil sleep apnea, di mana dia tak bernafas dengan baik masa dia tidur, menyebabkan dia rasa oksigen tu kurang dan rasa penat sepanjang masa. So itu antara long term. Dan the other thing is lah yang kanser rahim tu, dia boleh terkesan bagi wanita yang period dia especially tak regular. Dan ianya adalah berlaku secara berfasa-fasa, doktor, ya. Dan sebaik mungkin kita sebagai wanita perlu cakna terhadap kesihatan kita, lakukan pemeriksaan kesihatan sebaik mungkin setiap tahun sekali. Kan, kalau rasa ianya agak membebankan, mungkin boleh pergi ke klinik kesihatan kerana ianya lebih murah, hanya bayar RM1 sahaja sekali di situ. Peringatan untuk diri kita sendiri. Ya, betul. Kadang-kadang abang kata Pasha kan, kita terlalu sibuk menjaga keluarga, menjaga orang, sampai kita lupa nak jaga diri kita sendiri. Okey, itu yang perlu kita ingatkan terhadap diri saya sendiri juga sebenarnya. Dan doktor, bagaimana kita nak mengurangkan untuk berdepan ataupun nak mengurangkan komplikasi PCOS ini sendiri, bagaimana? Adakah caranya? Caranya berbalik kepada lifestyle, make sure that kita ada period yang setiap bulan datang, okay? And then kalau period tu lambat ke ataupun lari sikit, dia pendarahan tu tak seperti biasa, kena datang check. So itu antara yang kena buat, okay? Dan juga dari segi lifestyle, make sure berat badan kita, ialah kita bahagia berumah tangga, tapi jangan terlampau terlampau banyak sampai period pun tak datang, okay? So itu antaranya lah. Selalu cakap, okey kejap, kita ada satu soalan ni. Kadang-kadang kan kita macam okey, mungkin bulan ni lambat ke, kadang-kadang kita macam tak apalah, mungkin lambat sikit lah kot. At what point yang patutnya kita jumpa doktor? Okey, so kalau periodnya normal adalah 25 hingga 35 hari punya kitaran. Okey. So kalau dia lambat mungkin 40 hari. Okey, so alright, ni dah datang tapi dia dah lambat. Lepas tu kita take note. Lepas tu bulan depan makin lambat. So okey, dah nampak dia dah miss satu bulan tak datang period. So then kat situ kena datang check. Itu dia. Dan kita banyak lagi yang kita nak tanya sebenarnya. Apa pun kita akan berhenti rehat seketika dan kembali selepas ini. Okey, masih lagi kita membincangkan mengenai apa itu PCOS. Sedikit sebanyak kita dah dapat ilmu mengenai PCOS, mengenai kesedaran terhadap PCOS. Okey doktor, sekarang kita nak tanya lebih mendalam lagi. PCOS pastinya ianya berkaitan dengan hubungan suami isteri. Adakah ianya memberi kesan kepada hubungan suami isteri, khasnya mengganggu nafsu wanita untuk bersama? So dia basically dia adalah satu yang lebih kompleks, okay? So bagi bila couple yang mencuba dia nak mendapatkan zuriat, lepas tu period dia tak regular dan dia tahu dia ada PCOS, dia rasa dia yang salah, okay? So dan nafsu untuk bersama tu dia rasa macam kurang sedikit lah. Dan ramai yang wanita yang ada PCOS, dia rasa down, dia rasa depressed, dia rasa diri dia salah. So kat situ semangat untuk bersama tu ataupun nak enjoy bila bersama tu kurang. Walaupun tak adalah dari segi teorinya akan mengganggu hubungan suami isteri, tapi lebih daripada apa perasaan kita. Ramai yang couple-couple yang mencuba nak dapatkan zuriat akibat daripada PCOS ni, ramai yang rasa macam tak boleh nak menang. Dah cuba segalanya, berat pun tak nak turun. So kat situ dia jadi vicious cycle. Dia rasa depressed, kat situlah dia makan lagi ke, ataupun dia dah malas lah nak jaga, sebab semua tak orang kata tak load, berat tak turun-turun. Sebab itu antara cabaran utama nak turunkan berat badan ni untuk wanita PCOS. Ramai yang kata susahnya doktor nak turun, nak dapat 1 kilo kurang tu memang mencabar. So that's why kita rasa maybe kita tak boleh buat sorang-sorang. Kita kena ajak juga suami kita jalan ke malam-malam ke, kena ada aktiviti yang kita dah kena plan. Tak boleh macam
asalkan sempat je. So kena ada plan, kena join group, dapat motivasi, jumpa dietitian, tengok dari segi pemakanan. So sometimes akan makan masa untuk turunkan berat badan tu selalunya dalam sebulan dalam 0.5 hingga 1 kilogram. Tetapi kita nak berat badan yang stabil turun rather than dia macam yo-yo kan. Macam dah turun lepas tu dia gain balik, dapat balik berat. Kita nak tahu juga peratusan ataupun success rate lah bagi mereka yang menghidapi PCOS dan seterusnya menjalani rawatan. Kita selalunya akan dimulakan dengan untuk cuba untuk kurangkan berat badan dan sebagainya. Sebolehnya mungkin ramai di antara ramai di luar sana yang mungkin akan cuba untuk cuba hamil secara natural sebelum menjalani rawatan fertility dan sebagainya. Sejauh mana peratusan success rate untuk conceive secara natural bila kita buat rawatan yang kuruskan berat badan dan sebagainya? So selalunya ramai couple yang boleh berjaya dengan natural bila berat badan tu dah turun dan period tu dah regular. So kita tahu ada ovulasi. Dia hormon dia dah stabil kepada baseline. So ramai yang berjaya mengandung up to like 80%. Okay. So bagi the remaining 20% tu adalah mereka yang tidak dapat berjaya mengandung walaupun berat badan dah turun. Mungkin ada faktor-faktor lain juga. Ramai juga yang rasa saya ni PCOS sahaja yang menyebabkan sukar untuk menimang zuriat, tapi tak semestinya sebab kadang-kadang ada faktor lelaki juga. Ramai couple yang bukan seorang sahaja yang menyebabkan ketidaksuburan tu, kebanyakannya ada juga faktor lelaki. So that's why kita garakkan untuk husband and wife datang check dulu, make sure tak ada masalah lain, hanya PCOS dan kita concentrate kat situ je. Tapi kebanyakannya dia ada kedua-dua faktor dan memerlukan rawatan juga. Betul. Maknanya PCOS ini masih boleh dirawat. Betul. Dan seseorang yang menghidapi PCOS masih lagi berpotensi untuk melahirkan zuriat. Yes, that's itu right. pastinya. Betul. Okey doktor, dan kita nak tahu juga mengenai PCOS ini. Seringkali kita lihat PCOS sering dimomokkan akan membuatkan seseorang wanita itu mungkinkah akan menjadikan seseorang wanita itu kita lihat ya period ataupun aturan period itu sangat memainkan peranan penting kepada wanita. Ia memberikan satu hormon, mengeluarkan hormon untuk wanita, untuk kecantikan wanita juga, hormon kolagen. Adakah PCOS turut memberi kesan terhadap pengeluaran hormon kolagen wanita? Apatah lagi mereka tidak mengeluar period ya, seperti sedia maklum mungkin untuk PCOS tu lebih kepada hormon lelaki yang androgen, yang testosteron tu. Kalau hormon androgen tinggi, dia akan ganggu dengan kulit kita. Seperti kita ada masalah kulit mungkin berminyak, kulit macam ada jerawat ataupun facial hair yang kita tak nak tumbuh kat kawasan tu lah dia tumbuh ya. So sometimes dia akan mengganggu dengan kita punya confidence untuk tampil ke hadapan, untuk berjumpa ataupun jumpa dengan kawan-kawan ke contohnya. So itu pun juga mengganggu dari segi hubungan suami isteri. Dia rasa dia tak atraktif sangat dan dekat situlah ada mismatch dari segi keinginan untuk bersama sebab dia rasa dia tak lengkap. Sebab kalau kita tengok couple yang ada masalah untuk bersama, contohnya dia ada banyak misperception pasal diri dia, padahal husband dia kata okey je, tak ada masalah, tapi dia rasa dia tak sempurna, dia rasa yang dia tu inferior, tak secantik yang bagi dia untuk husband dia. So itu akan juga affected. So itulah macam doktor cakapkan tadi, PCOS ni sebenarnya ada masalah hormon lah kan. Adakah antara rawatannya adalah pengambilan lebih hormon wanita, hormon treatment? Sebab mungkin ada juga di luar sana macam takutlah nak ambil rawatan hormon. Betul. Kan ada mitos-mitos atau kesan-kesan sampingan dan sebagainya. Mungkin doktor boleh jelaskan daripada segitu. So bagi wanita yang PCOS, kita tengok dia nak ke arah mana. Kalau dia nak mengandung, kita lebih ke arah fertility. Tapi kalau dia macam single contohnya, ataupun dia dah complete family, dia tak nak mengandung lagi, so dan kita lebih ke arah stabilkan hormon dia. So selain pada lifestyle, berat badan ya, gaya hidup yang sihat, bagi mereka perlu juga mengambil, contohnya kalau period tu dah kelang kabut sangat, dah orang kata ting tong so sometimes kena ambil pil hormon, pil perancang lah, yang ada yang khas untuk wanita PCOS supaya period dia lebih stabil dan juga hormon dia lebih balance. Sementara dia
turunkan berat badan sementara dia lifestyle tu Okey. kick in. Adakah wanita itu perlu bergantung kepada pil hormon untuk seumur hidup bagi mereka yang mengidap PCOS? Tidak semestinya kalau dia dah dapat berat badan yang ideal, okay, and then dia dah dapat lifestyle yang lebih stabil, so masa tu kita boleh offkan pil tu. Dan Kalau rebound macam mana? rebound kita tengok kenapa dia rebound. Kadang-kadang okey masa tu dia happy sikit ke, dia berat badan bertambah balik ke. So dia macam termometer. So dia kata okey period tak datang ni, alright apa aku buat. So kata okey hujung tahun tu pergi holiday, dia tak ada lifestyle yang rutin dia lari, dan dekat situ kita tengok baliklah. Sebab itulah benda-benda kecil yang berlaku sekitar kita ni sebenarnya pun boleh mengganggu kitaran haid kita dan sebagainya. Kadang-kadang orang kata bila kita travel, ada stres ke dekat tempat kerja dan sebagainya, itu pun sebenarnya boleh benda-benda yang sebenarnya boleh mengganggu kitaran haid. Dan seterusnya mungkinlah menjadi simptom atau penyebab kepada PCOS ke dan apa-apa masalah penyakit yang lain. Itu dia. Terima kasih itu ucapkan kepada Dr. Salihah Khalid. Banyak sebenarnya perkongsian yang kita dapat terima hari ini. Kalau kita cakap pasal topik wanita ni memang tak akan habis. Tak lagi wanita yang bercakap. Okey, dan apa pun kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Salihah Khalid, merupakan pakar fertility dan gynecology, untuk menerangkan topik apa itu PCOS, dan diharap sedikit sebanyak topik ini memberi info dan juga manfaat kepada diri kita, memberi pengetahuan rasa macam keadaan aturan period tidak teratur, apa kata jangan ambil mudah, pergilah mendapatkan rawatan perubatan. Dan apa pun kita akan berhenti rehat sekali lagi dan akan kembali selepas ini dengan topik yang lain. Teruskan setia bersama kami.